Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita sikit kaitan dengan nafsu manusia. Okey, nafsu kalau kita lihat dalam Al-Quran, nafsu ini dibahagikan kepada tiga sifatnya ataupun tiga keadaannya. Yang pertama yang digelar sebagai nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, iaitu la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa maksud al-lawamah? Lawamah ni dia ambil perkataan laum. Laum ni maksudnya cela. Itu satu sifat ataupun satu nafsu dalam diri kita yang akan mencela apabila kita melakukan suatu perkara yang dosa atau perkara yang bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi nafsu lawamah ni biasanya dia bermula dengan ragu-ragu. So dia ada kambing tak melintas. Elok dia melintas, dia sengih. Okey, nafsu lawamah tadi dan sifat nafsu lawamah ini adalah apabila seseorang itu dia asalnya berada dalam persimpangan untuk meninggalkan perkara dosa ataupun melakukan perkara tersebut. Okay? Sebagai contoh, handphone tertinggal di atas meja. Maka awal-awal ada detikan untuk menyuruh dia mengambil handphone tersebut dan menjadikannya sebagai hak milik dia. Jadi bagi orang yang bernafsu ataupun dikuasai oleh nafsu lawamah, pada awalnya dia akan jadi ragu-ragu. Nak ambil ke tak nak ambil? Nak ambil ke tak nak ambil? Dan akhirnya atas bisikan syaitan ataupun atas godaan-godaan syaitan, akhirnya orang tersebut melakukan kesalahan ataupun dosa yang pada awalnya dia ragu-ragu untuk melakukan tadi. Ambil handphone tersebut, jadikan hak miliknya, ataupun lepas dia ambil, dijual kepada orang lain. Jadi itu adalah nafsu lawamah, kan? Dan kemuncak pada nafsu lawamah ini adalah apabila dia berada di hari akhir. Sebab itulah dalam surah Al-Qiyamah ini nafsu lawamah digandingkan dengan ayat yang pertama, iaitu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Kenapa? Sebab hari kiamat ataupun hari akhirat ini merupakan kemuncak di mana manusia akan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan atas dunia. Mereka menyesali. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Dan alangkah baiknya sekiranya kami boleh kembali menjadi tanah, iaitu kembali ke dunia. Sebab pada waktu itu orang-orang kafir dah mula menyesali apa yang mereka lakukan, dan mereka berharap supaya mereka dapat kembali ke rahmatullah pula, boleh kembali ke dunia, kan? Untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk meninggalkan kekufuran dan sebagainya. Jadi nafsu lawamah itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah nafsu al-mutmainnah. Yang ini adalah keadaan nafsu yang terbaik, yang kalau dimiliki oleh seorang manusia, untunglah dia. Okay? Allah sebutkan berkaitan dengan nafsu al-mutmainnah ni. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa ataupun nafsu-nafsu yang mutmainnah. Mutmainnah ni kalau kita terjemahkan, boleh terjemahkan sebagai tenang. Jiwa-jiwa yang terhindar ataupun yang kosong daripada kemaksiatan. Okay? Dan sifat nafsu mutmainnah ini ada juga dalam surah tersebut ataupun dalam ayat yang saya nyatakan tadi. Apa dia? Radiyatan mardiyah, iaitu dia redha kepada Allah dan juga Allah redha kepada dia. Sebab ada manusia yang ada ketikanya dia rasa dia sudah meredai apa yang Allah berikan kepada dia, apa yang Allah tentukan kepada dia. Tapi dalam masa yang sama dia terlupa bahawa Allah sebenarnya tak pernah redha pun dengan dia. Kan rugilah orang yang macam ni. Kadang-kadang mungkin kita boleh nyatakan bahawa orang macam ni adalah orang yang bajet bagus, kan? Bajet bagus, ke depan orang dia ceritakan kebaikannya, dialah orang yang paling banyak sekali membantu orang lain, dan dia fikirkan perbuatan itu adalah perbuatan yang diredai oleh Allah. Tapi sebenarnya apabila sampai di hari akhirat, di hari kiamat, rupa-rupanya hanya dia yang fikir dia redha kepada Allah, sedangkan Allah tak redha kepada dia. Tapi orang yang berjiwa ataupun bernafsu dengan nafsu mutmainnah tidak begitu. Orang yang bernafsu dengan nafsu mutmainnah ini adalah orang yang dia sendiri meredai Allah, dan dalam masa yang sama Allah pun redha kepada dia. Jadi macam itulah, kiranya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan lah, kan?
Kemudian yang ketiga, nafsu yang ketiga adalah nafsu apa? Nafsu al-amarah. Nafsu amarah. Yang ni nafsu amarah ini ada dinyatakan dalam surah Yusuf. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Innan nafsa la'ammaratan bisu. Sesungguhnya la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia sentiasa memajak ataupun menyuruh kepada kejahatan ataupun keburukan. Okey. Jadi nafsu amarah ni sebenarnya adalah nafsu yang paling berbahaya, sebab dia sentiasa mendorong ataupun mengajak kita melakukan kejahatan. Walaupun pada asalnya nafsu itu bersifat lawamah, iaitu masih 50-50 lagi nak buat ataupun tidak perkara-perkara yang jahat tadi. Tapi atas dorongan syaitan, atas bisikan syaitan, maka seseorang itu dia akan mudah terdorong, terjerumus untuk melakukan perkara-perkara yang buruk tadi. Jadi itulah nafsu al-amarah. Yang lebih dahsyat lagi dengan nafsu al-amarah ni adalah sampai tahap dia boleh merasakan, ataupun seseorang pelaku itu boleh merasakan bahawa tak senang duduk sekiranya dia tidak melakukan kejahatan, ataupun dia rasa tercabar kalau hari ini dia tidak melakukan kejahatan yang lebih besar daripada semalam. Itu lebih dahsyat. Dan dia merasakan bahawa itulah sebaik-baik pencapaian dalam hidup dia, iaitu melakukan kejahatan. Jadi itu adalah 3 jenis nafsu yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.